Dan insyaAllah kita sambung tajuk, masih lagi tajuk qidam ataupun tajuk sedia kala, sifat Allah yang kedua. Ciri Allah Ta'ala yang kedua malangnya qidam. Sambung malam ni kita akan habiskan tajuk qidam, dalil, dalil tafsil, dalil akal, dalil menggunakan akal. Baik, kita mula tuan-puan, slow-slow kita mula sambil kita menunggu kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam majlis online bagi meneruskan program ataupun pengajian kitab Misbahul Munir secara online, anjuran surau An-Nur Preshin 11. Kita tajuk tuan-puan, tajuk yang kita akan sambung malam ni iaitu huraian sifat yang kedua, ciri yang kedua yang bernama qidam. Ciri yang kedua yang nama ialah qidamun. Jadi kita akan sambung pada malam ini dalil, dalil secara tafsil, dalil secara tafsil ataupun cara ulama ajar bagaimana cara kita nak fikir sehingga kita nampak ataupun kita faham bahawasanya Allah Ta'ala ini mesti bersifat dengan sifat, mesti sungguh bersifat dengan sifat qidam, dan mesti tak sungguh Allah baharu. Maka cara nak nampak bahawa tak boleh nak kata Allah ni baharu, mesti Allah ni sungguh bersifat dengan qidam, tidak ada permulaan. Maka cara jalan fikir ulama bagi contoh bagaimana cara nak fikir. Cara nak fikir ni dia andaian, andai kalau Allah ni baharu, rizaknya macam mana. Apabila Allah Ta'ala ni tak boleh sama sekali baharu, maka mantap nampak kita jelas kepahaman kita bahawa Allah Ta'ala sungguh baharu, sungguh ataupun mesti sungguh qidam. Tak boleh sama sekali akal terima nak kata Allah itu baharu. Dia panggil mesti tak baharu. Jadi mesti sungguh Allah Ta'ala itu tak baharu. Itu yang kita kena pegang. Baik, kita akan sambung malam ni iaitu dalil qidam. Muka surat 15 bagi kawan-kawan yang ada kitab Misbahul Munir, muka surat 15, perenggan yang kedua. Perenggan pertama dah settle makna, perenggan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baru itu. Ni tinggi tu puan, dah ada dua i'tiqad ataupun dia panggil dua kewajipan syarak yang paksa kita supaya kita i'tiqad, pegang dalam hati kita secara betul. Apa dia? Kita dah belajar tuan-puan yang pertama dan yang kedua. Malam ni kita nak belajar dalil. Yang pertama apa dia? Jadi ingat balik tuan-puan kita punya tujuan, target pengajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid asas ini, tujuan kita untuk mengenal ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Itu target kita belajar ilmu tauhid asas. Jadi cara kita nak mengenal Allah Ta'ala melalui ciri yang ada pada Tuhan. Ada berapa ciri yang asas yang kita perlu belajar. Walaupun ciri Allah sangat banyak, ciri ataupun sifat Allah Ta'ala sangat banyak, tak mampu nak bilang, tak mampu nak hitung.
Tetapi yang wajib ke atas kita, yang kita dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk kenal melalui ciri yang ada pada Tuhan, hanya 13 ciri. Dan qaul yang masyhurnya 20 ciri ikut tambahan susunan Al-Iman Abu Mansur Al-Maturidi dan Iman Abu Hasan Asy'ari 13 ditambah oleh Iman Abu Mansur 7 jadi 27. Itu punya target dan kita punya tujuan yang jelas pengajian ilmu tauhid. Jadi kalau kita nampak target jelas, baru kita on track tuan-puan. Kita jelas apa yang kita nak. Matlamat kita ada, tujuan kita jelas supaya kita akan dapat apa yang kita nak. Apabila matlamat dah ada, maka kita akan mula prosesnya. Proses untuk mencari ilmu berkaitan dengan ciri yang ada pada Tuhan. Nah, itu dia punya jelas konsep dia. Baik, kita sekarang ni tuan-puan, kita sedang belajar ataupun sedang bincang ciri yang kedua. Dia ada 20 ciri. Ciri yang keduanya ialah nama ciri yang ada pada Tuhan. Bukan ada pada bibir, bukan ada di kitab kita, tapi ada pada Tuhan. Nama dia ialah Qidamun. Qidam itu nama. Terjemahan dia ialah sedia kala. Apa makna dia? Kita dah belajar minggu lepas. Makna yang kita nak pegang. Nah ini, dan dalil atas Qidam Allah Ta'ala dan tak baru. Ada dua yang tetap di sini. Yang kita akan ulang balik. Yang pertama apa dia tuan-puan? Yang pertamanya ialah kita kena faham yang kata Qidam. Baru kita boleh intiqam. Yang kata Qidam tu apa dia? Makna Qidam kita ulang balik apa kita belajar tuan-puan minggu lepas. Qidam itu kena pada ketiadaan permulaan. Diri ketiadaan permulaan bagi Allah Ta'ala itu kita panggil Qidam. Qidam tu kena pada apa? Kena pada diri ketiadaan. Ada mula bagi adanya Allah Ta'ala. Ataupun bahasa yang detail kita panggil, tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Tak ada mula. Kita faham Qidam ni tuan, Qidam, Baqa, Mukhalafatu Ta'ala lil Hawadi, Qiyamuhu binafsi, Wahdaniyah. 5 sifat salbiah ni, kita faham ikut mana tuan-puan? Kita faham kod tak ada orang panggil. Kalau bahasa saya, bahasa Kelantan, dia panggil faham kod tak ada. Bukan faham kod ada. Faham kod ada sifat ma'ani. Qudrah, iradah. Kita akan belajar 7 sifat dia faham kod nampak, kod ada. Tapi salbiah 5 ni tuan-puan. 5 ciri salbiah yang ada pada Allah. Dia nampak kita, faham kita. Kod mana? Kod tak ada dia. Ketiadaan diri permulaan bagi adanya Allah. Dia panggil Qidam ini kena pada tidak ada mula bagi adanya Allah Ta'ala. Tidak boleh tanya bila ada Allah. Kenapa? Kerana ciri Allah tidak ada permulaan bagi ada Allah. Dia tak ada mula. Ada dia ni. Jadi nampak kita ni, diri ketiadaan itulah dipanggil Qidam. Diri ketiadaan bagi adanya Allah. Itu dipanggil Qidam. Itu dipanggil sifat salbiah. Diri ketiadaan. Macam kita panggil botak tuan-puan. Botak ni maksud apa? Maksud diri ketiadaan rambut. Itu merujuk kepada panggilan botak. Botak tu bukan ada. Yang panggilan ini merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada diri orang yang tidak ada rambut. Maka kita panggil botak. Kenapa panggil botak? Dia tak ada rambut. Maka faham kita dia apa? Faham minda kita tak ada rambut. Itulah dipanggil botak. Ketiadaan rambut pada kepala seseorang itu dipanggil botak. Begitu juga sifat salbiah tuan-puan pada Allah. Diri ketiadaan mula bagi adanya Allah itu, adanya sifat Allah, adanya sifat ma'ani, adanya sifat adanya zat Allah dan adanya segala sifat ma'ani pada Allah. Tidak ada mula bagi adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Qidam. Maka apabila kita tahu makna tuan-puan, apa pegangan kita yang kita nak decide? Yang pertama tuan-puan, disebut di sini dalil atas Qidam Allah. Maksud dia, apa yang kita kena pegang? Pertamanya, mesti Allah Ta'ala, mesti sungguh Allah bersifat dengan Qidam. Ataupun terus makna, mesti sungguh Allah bersifat dengan ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Mesti sungguh. Itu dia panggil wujud. Pegangan pertama. Pegangan kedua kita apa dia tuan? Pegangan kedua kita ialah mesti. Itu yang kedua. Dia kata, dan tak baru itu. Dan tak baru itu dipanggil istihalah. Dipanggil hukum. Kita nak hukumkan pada benda yang
mustahil itu. Tak baru. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia kita dah sebut sebelum daripada ni. Dia panggil apa tuan-puan? Dia panggil formula kedua. Ini kalau kita sebut dalam sifir yang kedua, buku akar ni kita buat dalam sifir. Mudah nak faham. Sifir pertama, sifir kedua. Pegangan yang kedua, kita kena pegang mesti tak. Mesti sungguh tak baharu. Kenapa? Tak baru Allah Ta'ala. Baru ni apa tu? Baru ni ada mula. Kita ni dipanggil istilahnya baru. Kenapa? Merujuk kepada nisbah ada mula bagi adanya kita. Ada mula bagi adanya kita, orang panggil makhluk, orang panggil baharu. Maka tumpuan, baharu itu mustahil. Tak baharu itu. Tak itu dipanggil hukum yang kita nak kena pegang. Hukum apa? Hukum istihalah pada baharu itu. Jadi baharu itu benda akal tak terima, maka kita kena bubuh hukum. Macam mana nak bubuh hukum dia? Tak sungguh, ataupun kita panggil tak sungguh baharu. Mudah-mudah tak baharu. Maka tak itu dia panggil hukum yang kita kena pegang. Ini hukum apa ni? Ini kewajipan ataupun akidah yang kedua. Ni. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya tuan-puan dua. Pertamanya dia panggil mesti sungguh kidan pada Allah Ta'ala, dan mesti sungguh tak baharu Allah. Dua-dua ni kena pegang. Bukan kata Allah kidam, tak perlulah i'tiqad, tak perlulah pegang Allah tak baharu. Memang dia dah kidan, dia tak ada mula. Kalau baharu ada mula, tak perlulah kata tak baharu. Tak boleh kena kata. Karena tujuan mustahilin untuk apa? Untuk lebih jelas, lebih mantap, lebih kemas, lebih tahqiq, lebih confirm pegangan kita. Lebih confirm, nak melebihkan mantap kepahaman kita tentang kidam, kena ada satu lagi pegangan untuk nak tutup ruang andaian. Kita dah sebut minggu lepas. Nak menutup ruang andai, boleh jadi manusia kata, tak apa, Allah ni tak ada mula. Mungkin suatu hari nanti, dia ada mula. Nak menutup ruang andaian manusia yang kata ada mula, mungkin ada mula, maka tutup dengan apa? Tak baharu. Tak baharu ini makna Allah tidak ada mula sama sekali. Dua ni tumpuan hukum mesti kita pegang. Sebab itulah kalau kita belajar detail, kesimpulan kewajipan dalam syariat, mesti kita i'tiqad ada 4 benda, dan ada qaul yang mengatakan 3 benda sahaja. Apa dia? Dikombinkan dengan dalil. I'tiqad pertama, yang kata ada ulama kata ada 4 i'tiqad kewajipan syarak di dalam satu ciri Allah. Ciri pertama wujud, ada 4 i'tiqad. Ciri yang kedua qidam, ada 4 i'tiqad. Setiap ciri ada i'tiqad, ada kewajipan yang Allah Ta'ala paksa kita untuk pegang. Ada 4 pegangan. Setiap ciri ada 4 pegangan. Ada ulama kata 3 sahaja. Tapi kita nak pegang hak lebih detail, ada 4. Pertama, apa pegangan pertama tu? Pegangan pertama qidam, ada 4 pegangan yang mesti kita pegang. Setiap ciri Allah Ta'ala mesti ada 4 pegangan. Pertamanya ialah pegangan pertama, Allah mesti bersifat. Allah mesti sungguh bersifat, bercirikan qidam. Yang ini tidak ada mula. Pegangan kedua, dalil dia, dalil kena pegang juga. Pegangan yang kedua apa? Dalilnya ialah baharu ataupun adanya makhluk. Mana dalil? Pegangan kedua yang kata dalil mesti Allah bersifat qidam. Dalilnya ialah baharu alam. Dalil yang simple. Dalilnya ialah adanya makhluk ini. Dua dah pegangan. Pegangan yang ketiga apa dia tuan-puan? Pegangan ketiga mesti sungguh tak baharu Allah Ta'ala. Itu pegangan istihalah mustahil. Mesti sungguh tak baharu Allah. Baharu Allah akal tak boleh terima sama sekali. Maka decide dia, keputusan akan buat mesti tak baharu Allah Ta'ala. Tak baharu. Tu tak baharu. Tak itu kita faham pada nak lebih confirm, nak lebih yakin, nak lebih nampak, nak lebih mantap. Yang kata Allah tak, Allah baharu ini, Allah qidam ini tak baharu. 4 dia apa dia tuan-puan? Pegangan keempat, dalil tak baharu. Apa dia dalil Allah tak baharu? Dalil Allah tak baharu makhluk kita. Dalil Allah tak baharu ni adanya kita, adanya makhluk. Baharu alam, itu dalil. Kesimpulan ada 4 pegangan dalam satu ciri.
Baik, kita nak bincang ni tuan-tuan. Dia nak bagi contoh pegangan yang keempat dan pegangan dia nak rangkum pegangan yang ketiga. Apa dia? Iaitu dalil Allah Ta'ala ni mesti kidam dan dalil Allah Ta'ala ni mesti tak baru. Dia satukan dalil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan dalil, yakni dan yang menunjukkan, dalil itu ni tempat tunjuk, yang menunjukkan. Madlu tempat tunjuk, dalil itu yang menunjukkan. Dan dalil, ni yakni dalil secara tafsil tuan-tuan. Ni dia cara fikir yang tafsil atas jalan fardu kifayah. Kalau kita tak faham pun tak apa tuan-tuan. Sebenarnya mudah saja. Cara fikir ni mudah, cuma nampak payah, complicated tu ibarat kitab, gaya bahasa kitab lama. Tapi rumusan, panggil apa? Secara kesimpulannya, kita akan buat kesimpulan, cara fikir kita ringkaskan. Cuma saya nak sebut kat tuan-puan, dalil ada Allah Ta'ala, dalil Allah bersifat dengan kidam, dalil akal ini ada dua. Pertama, dalil akal yang ijmal, yang menjadi fardu kifayah, yang wajib kita kena nampak, kena faham. Ringkas saja. Apa dia? Baru alam. Ataupun makhluk ini. Kita ni, kata dalil Allah bersifat dengan kidam. Dah okey, dah lepas fardu kifayah, fardu ain. Tetapi dalil yang kedua, dalil akal yang kedua, nama dia ialah dalil secara tafsil, dalil secara detail, dalil secara terperinci, cara fikirnya, andaiannya, bagaimana sehingga natijah, sehingga result, sehingga keputusan tetap kita kata Allah mesti kidam, Allah tak boleh sama sekali baharu. Mana? Andai fikirnya. Jalan fikir ini dinamakan dalil secara tafsil fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tak faham pun tak apa. Kalau faham itu bonus. Baik, saya tahu tuan-tuan. Takut tuan-tuan nampak macam pening dia punya ibarat. Tak. Dia punya ibarat saja pening. Tetapi insya-Allah dia punya kesimpulan mudah saja. Kita akan buat kesimpulan. Baik. Dan dalil atas kidam Allah. Dia sebut kidam. Tapi kena faham, bukan faham kidam nama atau faham makna. Dalam minda kita sebut kidam, jangan nampak kidam nama. Kena faham sebut kidam, faham makna. Makna apa? Ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Biar nampak ketiadaan. Nampak tak ada mula bagi ada Allah. Sebut botak, tuan-tuan. Apa tuan-tuan faham di minda botak? Tak ada rambut. Sebut botak, tak ada rambut. Sebut janda, apa tuan-tuan faham sebut janda? Tak mati suami. Sebut duda, apa? Ketiadaan isteri. Orang panggil, duda ni nama bagi orang yang tak ada isteri, mati isteri. Kalau tak ada isteri tu, orang panggil bujan. Atau panggil bujan telajar. Kalau duda ni tak ada juga, tapi tak ada isteri. Kematian isteri. Itu panggilan. Sebut duda, nampak. Sebut janda, nampak. Sebut bujan, nampak. Sebut botak, nampak. Sebut mandul, nampak. Botak, nampak tak ada rambut. Mandul, nampak tak ada anak. Itu dia panggil pahan kok mana? Pahan kok tak ada. Kidam, apabila kata dalil atas kidam, maka kita nampak mesti sungguh, mesti sungguh tiada mula bagi ada Allah. Dan dalil tak baru itu dua-dua. Ni kita kata 4 kewajipan i'tiqad tadi, dua-dua dia bagi satu dalil saja. Dua-dua dalil yang sama, iaitu mesti sungguh kidam Allah, dalil ada baru alam, mesti sungguh tak baru itu juga dalil baru alam. Tapi dia bukan dalil simple, tapi dalil yang jalan fikir. Ialah khabar. Bermula dalil tu mubtada, ialah tu khabar. Ialah dia nak cerita, ialah kita fikir. Ni kita fikir ni jalan cara kita fikir. Sebab nak kena Allah Ta'ala dengan akal. Adapun dalil yang kedua kena Allah Ta'ala dengan nakal, dengan diadaptasikan daripada Quran dan hadis, itu dalil yang kedua yang bukan menjadi dalil wajib. Dalil wajibnya akal. Dia terbalik sikit. Nak kena Allah dengan akal. Utamakan akal. Yang kedua baru nakal. Dia ada dua dalil. Dalil akal, dalil nakal. Ialah kita fikir. Kena menggunakan logik akal. Dan juga dalil yang kedua disokong oleh dalil nakal. Jikalau Tuhan tidak tentu sedia. Ini akal. Ini dalil ni tuan-tuan. Kalau ada orang buat da'iyah, buat tohmahan.
Dia kata duk buat apa andai-andai. Dia kata duk buat andai-andai. Duk jikalau. Dah Tuhan sedia, cukuplah sedialah. Duk buat apa lagi nak andai Tuhan tak sedia. Andai-andai ini cara kita nak kenal. Cara kita nak faham sungguh. Cara kita nak nampak sungguh. Bahawa tak boleh Allah nak bersifat dengan baru. Bahawanya sungguh mesti. Mesti sungguh Allah tak ada mula. Kalau Allah ada mula, Kalau tu sebenarnya kenapa ada kalau, kenapa ada jikalau, kenapa ada fardu takdir, jalan fikir yang menggunakan metodologi andaian ini bukan jalan pandai-pandai ulama kita create saja, tidak. Tetapi ada sumber ambilannya. Ini berdasarkan kepada Quran. Allah ajar cara dalam Quran nak fikir bahawa Allah ini ada. Allah ini bersifat dengan ada. Allah bersifat dengan kidam. Allah ajar cara. Andaian ini dalam Quran. Kalau ada orang kata, mengaji kitab Jawi, kitab sifat 20, duk main andai, dia kata. Duk buat andai-andai, dia kata. Duk fikir benda tak perlu fikir. Ada juga orang tu, dia tak belajar, mula dia nak condemn lah. Biasanya orang condemn ni orang tak tahulah. Orang condemn ni biasa tupan, orang tak tahu. Sedangkan Allah ajar cara fikir dan Quran. Allah kata, "Lau kana fihima alihatum illallah lafasadata." Lau kana fihima alihah. Kalaulah. Tu ada andaian. Allah Ta'ala nak tutup ruang. Supaya tetap kena buat keputusan. Allah ni ada. Dengan sifat ciri-ciri Allah sebut. Kenapa? Lau kana fihima alihah. Kalaulah ada pada langit dan bumi ni. Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang menjadi langit dan bumi ni. La fasadata, nascaya binasalah langit bumi. Kalaulah ada Allah selain daripada Allah, ada lagi Tuhan yang kedua, ada lagi Tuhan yang ketiga, kata Allah Ta'ala, la fasadata, nascaya rosak langit bumi. Nascaya tak akan jadi langit bumi. Bukan sempat buat pun, tak sempat nak buat. Kalau sempat buat pun nascaya rosak langit bumi, kalau ada dua Tuhan. Maknanya Allah ajar cara kita fikir kalau ada Allah yang kedua. Maka jawab dia, rosak langit bumi ataupun tidak ada baharu ini, tidak ada makhluk ini. Sedangkan sekarang ni ada ke tidak ada makhluk? Ada ke tidak ada langit bumi? Ada. Bermakna Allah satu. Itu cara Allah nak ajar kita fikir bagi nampak Allah Ta'ala ini tidak berbilang. Allah Ta'ala ini ada kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Tu kalaulah. Sebab saya terpaksa sebut juga tuan-tuan untuk menjawab da'iyah yang mengatakan kenapa kita nak menggunakan jikalau. Jikalau Tuhan tidak tentu. Ni cara fikir. Kalaulah Tuhan tak sedia, tak kidam, tentu. Nascaya. Tentu. Kalau Tuhan tidak tentu sedianya, nascaya tentu ia Tuhan baru. Dua tu je. Kalau Tuhan ini tak sedia, maksud tak sedia ni tuan, ada mula. Kalau ada mula, baru. Tu cara mudah. Kalau Tuhan ni tak sedia, makna tak sedia, tak bersifat dengan kidam. Apa yang kita nak hukum? Nascaya. Nascaya ni, apa kamu nak kata? Tu makna nascaya. Ada kitab Jawi kan makna nascaya. Nascaya ni apa? Apa kamu nak hukum? Apa kamu nak kata? Apa kamu nak cakap kalau Tuhan tak kidam? Nascaya kamu akan cakap Tuhan baru. Dua tu je. Tak kidam, baru. Baru ni apa? Ada mula. Tu. Dan makna baru. Dia tolong. Takut kita lupa makna baru. Dan makna baru itu. Baranian. Yang perkara yang ada permulaan bagi ada. Itu baru. Ada permulaan bagi ada. Ini cara fikir. Mudah saja. Kita baca dulu tuan-tuan. Kita buat rumusan. Buat rumusan jalan fikir. Result dia macam matematik je. Nak nampak jalan, result dia mesti Allah kidam. Tak terima sama sekali Allah baru. Itu saja dia punya result. Cuma jalan nak fikir bagi nampak. Tak boleh nak kata Allah ini baru. Kenapa? Kalau Allah itu baru, nascaya. Kalau Allah tak kidam, nascaya Allah baru. Dan jikalau Tuhan kita baru, lagu mana jadi kalau Tuhan kita baru? Ni andai supaya kita boleh kata Tuhan tak boleh baru. Tuhan kena kidam.
Tak boleh terima Tuhan baru. Kenapa? Ni kalau Tuhan kita baru, tentu ada yang membaharu. Confirm. Kalau Tuhan ni baru, ada mula, tentu dia ada orang yang menjadi. Tentu ada yang membaharu, yang menjadi. Membaharu ni, yang menjadikan dia. Kalau dia ada mula, dia tak akan jadi sendiri. Mesti ada orang yang menjadi. Dan yang menjadikan dia kan Tuhan tu. Maksudnya, tentu ada yang membaharu. Membaharu dan tu tafsir membaharu. Dan yang menjadikan dia. Maksudnya apa membaharu ni? Mesti ada orang yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Dia nak cerita Daud. Dia kata kalau Tuhan ni tak kidam, nascaya Tuhan ni baru. Dua tu je. Kalau tak kidam, dia baru. Kalau Tuhan ni baru, mesti ada orang menjadikan dia. Tuhan ni kalau dia baru, tuan-puan, dia ada mula, mesti dia ni ada orang yang menjadikan dia. Dia tak jadi sendiri. Tak jadi sendiri. Dia akan ada orang menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan tu pun kena baru juga. Yang menjadikan Tuhan tu. Tuhan pertama, siapa jadi Tuhan pertama ni? Tuhan kedua. Maka Tuhan kedua tu dia baru juga. Kenapa dia baru? Tuhan pertama baru, status sama. Dah nak jadi Tuhan, baru. Kalaulah Tuhan yang kedua, kena baru juga lah. Sama status, dah kata Tuhan. Tu cara fikir ni, tuan-puan. Dia nak cerita apa ni? Saya nak cerita kunci dulu, bagi kunci. Tuan-puan jangan pening. Dia nak ceritanya, benda yang mustahil, benda yang akal tak boleh terima. Nak kata Tuhan ni ada mula, tak boleh terima. Kenapa? Kalau kata Tuhan ada mula, Tuhan akan jadi baru. Apabila Tuhan baru, mesti ada orang menjadikan dia. Siapa menjadikan dia? Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua ni siapa pula jadi? Tuhan pertama. Mustahil kalau salin membuat antara satu sama lain. Itu cara fikir pertama. Nak menolak bahawa tak boleh ada Tuhan yang satu ini. Kalau dia baru, maknanya dia ada Tuhan yang kedua yang buat dia. Tuhan yang kedua ni siapa pula buat dia? Sudah tentunya Tuhan yang pertama. Dia salin, apa nama ini? Salin berpusing antara satu sama lain. Aku buatmu, membuat aku. Ini cara fikir ulama nak ajar, cara yang mustahil akal tak boleh terima. Sebab tu pening. Dia cerita, nampak ni pening ni. Kenapa? Pening. Memang ini jalan fikir yang mustahil, yang akal tak boleh terima. Nampak apa pening? Nampak apa akal tak boleh terima? Itu kunci pertama. Yang kedua, dia nak buat bentuk apa? Bentuk yang kata mustahil, yang akal juga tak boleh terima. Kalau baru, dia akan jadi tasasul. Dia akan jadi berangkaian, bernetworking yang tiada kesudahan. Itu pun akal tak boleh terima. Konsep yang ulama nak jelas, tuan-puan, konsep jalan fikir yang mustahil, yang akal tak boleh terima. Apabila akal tak boleh terima baru, tetaplah ulama Allah bercirikan kidam, dan Allah mesti tak baru. Kenapa? Karena kalau baru mustahil, akal tak boleh terima. Dua bentuk cara fikir ni, bentuk daur dan juga tasasul, kedua-dua bentuk mustahil yang ulama ajar jalan fikir mustahil. Ni jalan fikir yang akal tak boleh terima. Sebab tu kalau tuan-tuan pening, betul lah pening lah. Memang akal tak nampak. Kunci pertama dia nak cerita, tuan-tuan, Tuhan pertama. Kalau Tuhan pertama ni kita kata dia tak kidan, mesti dia baru. Apabila dia baru, maka tuan-tuan ingat, apabila dia baru, dia mesti ada Tuhan orang lain yang membaharukan, yang menjadikan. Ini Tuhan kedua. Maka Tuhan kedua ni siapa pula? Mesti ada baru. Dia pun baru juga. Kenapa dia baru? Karena Tuhan pertama baru. Kan kedua-dua ni jadi Tuhan. Apabila Tuhan pertama baru, Tuhan kedua kena baru. Karena dua-dua status sama. Apabila Tuhan pertama baru, Tuhan kedua yang menjadikan. Dan Tuhan kedua ni siapa jadi? Tuhan pertama balik. Ini bentuk pertama yang ulama nak cerita, bentuk mustahil yang akal tak boleh terima. Nama dia bentuk ni yang Tuhan A buat, Tuhan satu buat Tuhan dua buat Tuhan satu balik. Ini dipanggil bentuk dur ataupun daurun, bentuk yang akal tak boleh terima. Itu kunci dia. Tuan-puan nampak pening, tak apa. Tuan-puan dah tahu kunci dia. Baik, tengok bagi.
Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Yang Tuhan nombor 2 tu. Kena Tuhan nombor 2 tu kena baru juga. Kenapa kena baru juga? Karena Tuhan, Tuhan tu pun baru. Maka Tuhan yang buat tu, jadi baru juga. Tuhan yang buat, yang ni Tuhan nombor 2, buat Tuhan satu tu, baru juga. Tu dia panggil dur tu, berpusing. Pusing tu makna apa tuan? Tuhan satu. Tuhan 2. Tuhan satu tu baru. Kerana ada orang yang buat dia. Siapa buat dia tu? Tuhan 2. Dan Tuhan 2 tu baru juga. Kenapa? Kerana dia pun Tuhan tu. Jangan pelik kenapa dua-dua baru ni. Kerana status Tuhan. Apabila Tuhan pertama baru, Tuhan kedua pun baru juga. Baik, mudah je tuan-tuan. Kunci dah nampak dah. Dia ni ibarat je nak tengok ibarat kita. Dan jikalau, baik, tidak boleh. Yang kata, dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Tak boleh kata yang menjadikan Tuhan kedua tu sedia. Yang menjadikan Tuhan pertama tu sedia. Kerana dua-dua tu baru. Kerana yang dijadi itu dikatakan Tuhan. Tak boleh kata sedia. Kenapa? Kerana yang dijadikan itu, Tuhan yang kena jadi itu, dikatakan Tuhan. Hak kena jadi itu pun Tuhan. Hak menjadi pun Tuhan. Dua-dua baru. Maka yang menjadi. Yang tu sifat bagi Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi itu pun Tuhan juga. Sama-sama baru. Apabila sama-sama baru, sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan dia. Dah kata baru, maka berkehendak kepada apa yang menjadikan dia. Apabila baru, tuan-tuan, dia berkehendak kepada orang buat dia. Baru. Kita ni baru, kita berhajat kepada Khaliq. Berhajat kepada orang yang membuat kita. Siapa? Tuhan. Kita ni, tuan-tuan, hamba ni, dia berhajat kepada Tuhan. Berhajat kepada Tuhan. Yang menjadikan kita. Maka jika yang. Maka jika yang menjadikan akan Tuhan yang kedua itu kena pada Tuhan yang ia telah menjadi itu, Tuhan yang kedua tu, maka dinamakan dia daur, iaitu berpusing. Artinya erti daur itu berkeliling. Berkeliling ni bahasa lama. Ataupun mudah nak faham, dia kata tafsir berkeliling ni, dia panggil atau tafsir. Atau ni bergilir buat aku. Bergilir buat. Tuhan pertama ni, Tuhan kedua buat. Tuhan kedua, Tuhan pertama buat. Mustahil. Kan dur, kan peni tu. Salin aku buat, aku buat mu. Mu tu aku buat, aku mu buat. Kan peni tu. Peni dia lah mustahilnya. Peni dah tu pun nak cerita mustahil. Dur. Batu bahasa Arab komunikasi. Dur ini mana mustahil? Daur. Mana pening? Daur mana pening? Duar. Baik. Kunci kita dah tahu. Bentuk mustahil, gaya mustahil. Bentuk mustahil yang pertama, yang kata Allah Ta'ala ni akan bersifat dengan, dia mesti bersifat dengan kidan. Dia mesti bersifat dengan tak baru. Kalau baru mustahil. Akal tak boleh terima. Kenapa? Kalau baru dia akan ada orang buat dia. Dia kalau baru akan ada orang yang menjadikan dia. Dia Tuhan. Orang menjadikan dia mesti Tuhan juga. Dua Tuhan. Tuhan yang kedua siapa buat? Tuhan yang kedua, Tuhan pertama buat. Kalau Tuhan kedua ni, Tuhan ketiga buat, itu lain. Ini bentuk pertama dulu. Bentuk pertama pun kita panggil musarrih. Dia daur ni ada daur musarrih, ada daur mudmar. Daur mudmar ni daur yang berpusing lebih daripada satu. Dia berkeliling, berpusing lebih daripada satu. Salin buat antara daur yang musarrih ni, yang nyata, yang jelas nampak ini, mudah kita nak nampak, iaitu A buat B, B buat A. Tuhan satu buat Tuhan dua buat satu. Itu salin buat antara satu sama lain. Itu dinamakan salin berpusing antara satu sama lain. Itu dipanggil yang jelas nampak. Nampak mustahil, akal tak boleh terima. Kan peni tu. Kan pelik tu. Pelik itulah yang akal tak boleh terima. Apabila akal tak boleh terima, tak boleh nak kata Allah baru. Tu je kan kunci dia, tuan-tuan. Nak bagi jelas, nak bagi nampak bahawa dalil akal
mana dalil yang kata mesti tak baru, ni dalil dia. Kita fikir dalil secara tafsil. Kalau dalil secara ijma', dalil akal secara ijma', baharu alam je, makhluk alam. Dalil adanya makhluk, dalil adanya alam. Lebih-lebih mana lah mu kata dia kata ada alam ni, kata Allah kidam, tak erti. Tak boleh cerita lebih-lebih. Itu dipanggil dalil ijma'. Tapi yang boleh cerita lebih ni dalil tafsil, fardu kifayah. Tu saja. Kunci dia kita dah faham. Baik. Baik, sambung. Maka dinamakan daur, artinya berkeliling ataupun bergilir buat. Maka iaitu batil. Akal tak boleh terima, batil. Kenapa? Kerana kedua Tuhan umpama itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Ni tak faham tak apa. Ni nak cerita ni. Mana kata dua perkara berlawanan berhimpun tu? Iaitu yang kata berlawanan tu. Tiap-tiap satu itu berhimpun ada. Berhimpun ada. Ada apa? Kalau ikutkan betulnya, koma tu kena koma kat ada. Dalam kitab dia koma kat nisbah. Kalau ikut cara ibarat yang betulnya, kena koma dekat ada. Berhenti kat ada. Iaitu tiap-tiap satu itu. Berhimpun apa? Berhimpun ada. Ada tu, nisbah dialah yang menjadikan Tuhan pertama. Ini nisbah apa? Dia satu-satu Tuhan tu berhimpun dua. Berhimpun apa? Berhimpun dia yang menjadi, dia yang kena jadi. Mana boleh? Tu nisbah ada. Nisbah ada ni, berhimpun ada ni, nisbah dia yang menjadi ke Tuhan pertama, nisbah orang yang menjadi. Dia ni khalik. Dia ni menjadikan Tuhan pertama. Tu. Dan tiada. Kalau nisbah dia sebagai khalik, sebagai Tuhan yang menjadikan orang lain, menjadikan benda lain, tu dia panggil ada. Ada nisbah dia juga, nisbah tak ada. Nisbah tiada. Apa dia? Dan tiada. Tiada berhenti itu. Nisbah dialah yang kena jadi. Apabila dia nisbah kena jadi, dia tak ada lah. Dia kena jadi. Demikianlah bagian satu lagi tu. Tuhan hak nombor dua apa sama jugalah. Berhimpun dua. Berhimpun satu. Berhimpun dua perkara berlawanan. Ni nampak ni complicated sikit tuan-puan. Kena kalau orang dah ada asas dia nampak lah. Kalau kita baru-baru asas tu tak apa. Dengar je dulu. Dengar je dulu. Berhimpun satu benda, dua perkara berlawanan. Nisbah ada, dia khaliq. Nisbah tak ada, dia makhluk. Tu. Baik. Tuhan satu lagi pun sama juga. Tuhan yang kedua kan dia pun status ada baru, ada mula. Apabila ada mula, dia buat Tuhan pertama. Dan dia juga kena buat. Kena buat oleh Tuhan pertama. Kan berhimpun satu, diri satu ni berhimpun dua benda. Ada dengan tak ada. Ada dia sebagai khalik. Tak ada dia sebagai makhluk. Berhimpun dua benda ni pun benda pelik lah tuan-puan. Benda mustahil lah. Benda akal tak boleh terima. Tu je dia nak cerita kunci dia. Demikianlah. Begitu juga tu. Samalah. Tu begitu juga tu. Wakazalika. Dia ada wajah syabah dia. Demikianlah. Begitu juga. Yakni samalah hukum dia. Sama dengan hukum mana? Hukum tu. Sama dengan hukum Tuhan pertama, berhimpun dua perkara berlawanan. Tu wajah syabah dia. Cara nak baca kitab yang halus lah. Kita ni baca kasar-kasar je tuan-puan. Kasar-kasar je sebab kita dah bercampur antara background yang asas dengan yang dah biasa lalu kitab. Jadi kalau nak belajar detail untuk apa nama ni cari yang guru-guru yang lebih. Baik. Jadi ibarat dia demikian lagi begitulah. Begitu juga tu sama juga dengan hukum Tuhan yang pertama. Sama dari segi pihak mana? Bersama-sama berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tu demikian lagi. Sebab tu kata Tok Guru, baca kitab ni jangan baca kena jangan baca kitab. Kena mengaji kitab. Apabila mengaji dia baca kena jaga ibarat baru faham.
Apabila kita baca cepat, baca khutbah tu, baca paper tu, dia baca tu tak tahu dah. Tak tahu mubtada, tak tahu khabar, tak tahu syarat, tak tahu masyru', tak tahu qaid, tak tahu muqayyad, tak tahu badal, tak tahu mubdal. Itu baca untuk orang awam bolehlah tuan-puan. Janganlah kita halu sangat dengan orang awam. Tu kebijaksanaan dan kreativiti dan inovasi kita lah di dalam teknik. Demikianlah bagian satu lagi itu. Tuhan nombor 2 sama juga. Sama juga. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga. Baik, ni bentuk kedua pula tuan-puan. Kita ada 2 bentuk. Settle dah yang pertama. Baik, yang pertama dia panggil daur musarrah. Bukan daur mudmar. Jadi bentuk mustahil yang pertama, jalan fikir untuk kita nampak mustahil yang pertama yang kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan akidah, tak boleh bersifat dengan baru. Kenapa? Cara fikir dia, kalaulah Allah ini tak ada mula, dia baru. Kalau Allah baru, ada orang yang membaharukan dia. Siapa orang yang membaharukan dia tu? Mesti ada Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua tu siapa pula yang buat? Mesti Tuhan pertama. Ini bentuk fikir yang pertamanya dia panggil daur, iaitu saling buat antara satu Tuhan dengan satu Tuhan lain. Itu mustahil. Nama fikir jalan itu dalam istilahnya dia panggil daur mudma'id, daur musarrah. Itu musarrah, daur musarrah. Baik, satu. Jalan fikir yang kedua tasalsul. Tasalsul, berangkaian. Macam kata jala tu. Orang berjala dia tahu kata jala. Berangkaian. Tasassul. Tak ada ujung su. Tasassul yang tidak ada hujung su. Baik, kita tengok. Mana jalan fikir yang kedua yang mustahil juga? Okey, masa pun nak ni lah tuan-puan, kita ekspreskan tuan-puan. Kita ekspreskan masa pun kita nak ambil masa tak lama, kita just 1 jam aja. Cukup paling panjang 1 jam. Kita tengok, kita ekspreskan sini. Sini mudah. Gaya fikir yang kedua mustahil, ini mudah. Tasalsul ni. Dia panggil diri tasalsul ni tidak ada kesudahan. Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga, Tuhan keempat. Tak ada ujung su. Kalau ada ujung su tu, dia tak panggil tasalsul. Macam kita tu. Siapa buat kita? Macam kita ni. Macam kita, siapa lahirkan kita? Ayah, ibu kita. Siapa lahirkan ibu kita? Nenek kita. Siapa lahirkan nenek kita? Moyang kita. Siapa lahirkan moyang? Moyen kita. Siapa lahirkan moyen? Sampai kepada Tok Adam. Ada hujung su sampai Tok Adam. Jadi tak panggil tasalsul. Tasalsul ni tidak ada hujung su. Dan qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga. Yang ketiga itu pula yang keempat. Jadi Tuhan yang keempat, jadikan dia. Dan yang keempat itu, Tuhan yang keempat itu. Yang kelima, jadi Tuhan yang kelima dijadikan. Dan yang keenam. Dan yang ketujuh. Sehingga tidak ada kesudahan. Dan tidak habis bilangannya. Bilangan Tuhan. Apabila Tuhan baru, maka kita akan mencari. Manusia akan mencari siapa yang membuat Tuhan. Tuhan akan mencari Tuhan 2. Siapa pula buat Tuhan 2? Tuhan 3. Siapa pula buat Tuhan 3? Dia berangkaian terus ke atas. Bukan ke bawah. Terus naik ke atas. Tidak ada kesudahan. Itu dia panggil mustahil. Nama dia ialah tasalsul. Berangkaian. Tidak ada kesudahan. Dan iaitu tasalsul ini, tidak ada kesudahan ini, berangkaian ini, batil, mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana berhimpun 2 perkara yang berlawanannya juga. Inilah dia ni nampak complicated lah. Tak apa tuan-puan. Tak nampak lagi pun tak apa. Dia pun ilah dia ni. Sebab dia ni. Kenapa? Apabila bersambung-sambung itu akan mustahil. Kenapa? Kerana dia berhimpun 2 perkara berlawanan juga. Dia berhimpun 2 perkara yang berlawanan. Baik, tengok. Dan iaitu berhimpun 2 perkara berlawanan ni mustahil. Akal tak boleh terima. Itu mana mustahil? Kalau mustahil tu benda yang akal tak boleh terima. Istihalah tu kena pada hukum. Hukum kita letak. Tak, baru. Baru tu mustahil. Tak, itu istihalah.
Tu dia panggil istihalatu mustahil. Yakni yang kata berhimpun dua perkara tu mustahil tu, yakni tentu tidak sekali-kali akal tak boleh terima, weh, benda pelik ni. Tu. Dia nak nampak akal tak boleh terima je. Tu je rizat dia tumpuan. Jalan fikir ni nak bagi rizat nampak akal tak boleh terima. Tu pak mustahil. Kerana apa akal tak boleh terima? Kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tak ada dari wakilnya dia ni berhimpun dua perkara ni. Macam tadilah. Berhimpun dia pun kena buat, dia pun pembuat. Khalik pun dia, makhluk pun dia. Ni sebab khalik dia buat Tuhan kedua. Ni sebab dia kena jadi pula. Ni sebab dia makhluk, dia kena buat oleh Tuhan kedua pula. Tadi, Daud tu. Ni kok mana pula? Kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan itu, maka membawa kepada tidak ada makhluk ini. Kalau berhimpun dua benda berlawanan ni, tak ada makhluk ni weh. Tu cara dia nak suruh kita nampak. Sedangkan kita duk ada ni, makhluk duk ada ni. Apabila makhluk ada, memang Tuhan ni tak baru. Tetaplah Tuhan ini kidam, tidak ada mula bagi adanya diri Tuhan. Apa yang kata kidam ni? Tak baru, istihalah pula. Pegang lagi. Yang nak menyata dan menzahirkan makna wajib. Makna mesti, tak mesti kidam itu, iaitu Allah mesti sungguh tak baru. Tak boleh akal tak boleh terima kata baru. Ni. Kalau kata kalau kata Allah baru, membawa kepada tidak ada makhluk. Dan iaitu makhluk tak ada ni batil. Mustahil makhluk tak ada. Kenapa? Kerana makhluk tu ada. Kita tu ada ni. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan pandangan dua mata kepala. Bukan pandangan mata zahir ni, pandangan mata lendek dia panggil. Pandangan dua mata kepala, mata hati kita. Pandangan mata hati kita. Dan musyahadah ni pandangan mata kita lah. Nampak makhluk ni. Boleh nampak makhluk depan mata kita. Tu. Faham tu mata hati. Maka tetaplah kita mengaku. Ni barulah pengakuan. Apabila tasassur pun mustahil, daur pun mustahil, dua bentuk ni mustahil, ni lahir pengakuan. Iqrar ni iqrar kita. Maka tetaplah kita. Tetap kita. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Dan kata sedia tu, tak cukup dengan pegang satu je. Tak cukup kata Tuhan mesti sedia. Mesti tak ada mula. Dan tak baru. Dan mesti sungguh Tuhan itu tak barunya Tuhan. Dua-dua pegangan. Mesti kidam, mesti sungguh kidam, dan mesti sungguh tak baru. Tak baru tu sungguh. Mesti sungguh tak baru. Jangan kata baru, tak tu. Maka tafriq. Ni pengakuan. Tafriq berkata pengakuan. Maka betullah, yakni bertepatanlah pengakuan di dalam hati kita ini. Berbetulan, bertepatan pengakuan hati kita ini. Dengan apa? Dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Pengakuan Tuhan di dalam Quran. Yang dinamakan dia orang yang beriman. Apabila pengakuan dalam hati kita bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah dan Quran, itulah dia panggil orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Apa maksud orang beriman? Pegangan kita dan hati kita ini selaras dan berbetulan dan menepati dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Quran. Dia sebut, Allah Ta'ala disebut dan Quran, dia ada. Dia bersifat dengan kidam. Dia sebut wal awwalu wal zahiru wal batin. Wal awwalu wal akhir. Dialah yang mula. Dengan mana apa? Mula tidak ada permulaan. Dengan makna mula di sini bukan dia orang awal kena jadi. Dia mula dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya diri dia. Dia yang dah sebut dalam Quran. Maka cara kita pegang kena dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Dinamakan dia orang yang beriman. Itulah iman. Nak kena iman dan hati kita, kena tengok benda yang kita percaya.
Iman ini merujuk kepada benda yang kita percaya. Kepercayaan. Apa dia kepercayaan? Benda yang kita percaya dan hati kita pastikan bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita akan sambung huraian ciri yang ketiga. Kita dah masuk sifat yang ketiga. Baqa artinya kekal. Baik, apa kesimpulan tuan-tuan malam ni untuk kita pegang? Nanti tak nampak kesimpulan, tak tahu nak pegang hak mana. Bahaya juga. Ada sembang lama jalan cerita panjang. Rizak dia, jawapan dia. Tak tahu nak pegang hak mana ni. Panjang sangat duk sembang ni ustaz. Hak mana dia nak pegang ciri. Kidam-kidam ni apa dia. Tak nampak lagi saya ni. Duk blur lagi ni. Sudah. Jadi, baik kita buat kesimpulan apa yang kita nak pegang dan hati kita. Simple saja tuan-tuan. Tak payah pun. Baik. Ciri Allah Ta'ala ada 13 dan ada 20. Kita nak bincang ni, kita nak pegang ke 20, campur 20, campur 1. Jadi 41 lah. Kenapa jadi 40 ni tuan-tuan? 20 yang wujub, 20 istihalah. Yang tak tu kita pegang juga. Akidah juga. Sebab tu saya sebut tadi, satu ciri, dia ada 4 pegangan yang detail. Ada 4 pegangan yang detail. Sebab apa? Sebab satunya wujub, ada dalil. Satu istihalah, ada dalil. Kan 1 campur 1 campur 1 campur 1 tu kan ada 2. Wujub campur dalil 2. Istihalah campur dalil 2. Jadi 14 semuanya. Ringkasnya ada 3 saja. Ada ulama kata ada 3 je yang ringkas. Apa dia? Pertamanya wujub, yang kedua istihalah, yang ketiga dalil. 3 je. Baik, apa kita nak pegang malam ni tuan-tuan kidam ni? Kidam ni kita nak pegang makna dia. Makna dia apa? Makna dia tidak ada mula bagi ada diri Allah. Kita nampak ni tuan-tuan, nak kena salbiah 5 ni kena nampak dari sudut ketiadaan. Faham kita dari sudut ketiadaan mula pada adanya Allah Ta'ala. Ada dia ni, tidak ada mula. Tu dia panggil tak ada tu. Kena nampak tak ada mula, tak ada akhir, tak berbilan, tak serupa dengan yang baru. Tu. Tak berhajat kepada yang yang baru. Tu. Tak semua tu. Kita faham ikut tak. Tu dia panggil salbiyah. Ternafi. Tidak perlu menafi. Jadi diri, ketiadaan itu ataupun ternafi itu, itulah dia diri sifat salbiyah 5 yang ada, yang sungguh pada Allah. Bukan yang ada pada Allah, yang sungguh pada Allah. Dia panggil amrun i'tibari, yang sungguh pada Allah. Kesimpulan malam ni tuan-tuan, apa yang lahir, sifir dia ialah, yang pertamanya, mesti sungguh Allah bersifat dengan kidam. Kenapa boleh decide mesti? Kita nampak. Apabila kita nampak, kita faham dah kidam ni diri tak mula, maka kita kena pandai decide. Kena pandai hukum. Kerana Allah Ta'ala paksa kita supaya pandai kenal Allah dengan cara hukum akal. Pandai menhukum tiap-tiap sifat yang ada pada Allah. Allah bersifat dengan kidam. Apa kamu nak kata? Maka kita pun pandai buat, pandai hukum. Mesti sungguh Allah bersifat dengan kidam. Satu. Yang kedua, mesti. Mesti juga. Mesti. Allah Ta'ala ini tak baharu. Ataupun mesti sungguh Allah Ta'ala ini tak baharu. Kenapa dia tak baharu ni? Dah dia kan kidam. Dah dia kan tak ada mula. Apabila dia tak ada mula, dia tak baru. Kena dua. Kenapa kena buat tak baru? Nak memantapkan, nak mentahkikkan kidam. Nak memantapkan bahawa Allah Ta'ala ni kidam, mesti sungguh kidam, tak baru. Kenapa? Nak menutup ruang andaian, ruang kemungkinan Allah ini baru. Kita kena tutup dengan 2. Yang ketiga barulah dalil. Apa dalilnya tuan-puan? Dalil baharu alam. Ringkasnya 3 pegangan, detailnya jadi 4. 4 itu dia satu itu dia ada dalil yang tersendiri. Dalil dianya tuan-puan, apa dalil ada 2, dalil ringkasnya kita pegang malam ni. Mana dalil Allah tak mula, tidak ada permulaan bagi Allah? Dalil ringkasnya ialah makhluk kita ni. Detail tak tahu. Itu dia panggil dalil akal yang ringkas. Dalil naqal yang ringkas, wal awwalu wal zahir tu, awal akhir itu dalil baqa. Wal awal itu saja. Dialah yang awal.
Itu saja dalil naqal. Tapi tak wajiblah dalil naqal ni. Ataupun kita nak pandai sikit, nak nampak jalan fikirnya, dalil tafsil, dalil aqar yang tafsil, yang detail satu persatu, yang terperinci. Detail ni tuan-tuan, nak nampak Allah Ta'ala ini mesti kidam, Allah Ta'ala ini tak baru. Mana dalil? Cara fikir. Cara fikir ni ada dua cara fikir yang mustahil, yang benda akal tak boleh terima. Pertamanya ialah bentuk daur, berpusing. Aku buat Tuhan satu, buat Tuhan dua, Tuhan dua, buat Tuhan satu. Itu bentuk pertama yang akal tak boleh terima. Memang pening pun. Berkelip, berpusing. Saling, buat aku, buat mu buat aku. Cara fikir yang kedua, bentuk mustahil yang kedua, ulama ajar, ulama beri cara fikir yang keduanya ialah bentuk tasalsul, iaitu Tuhan, apabila Tuhan baru, maka akan ada yang membaharukan. Cara fikir dia macam mana? Formula dia tuan-tuan, apabila Tuhan ini bukan kidam, andai, supaya kita confirm, nampak Tuhan kena kidam. Kenapa? Kalau Tuhan tak kidam, confirm dah, tentu dia baru. Kalau baru, nescaya dia ada orang yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan dia ni? Kena Tuhan macam dia jugalah. Kena Tuhan yang kedua. Apabila Tuhan yang kedua, siapa pula nak buat Tuhan kedua ni? Tu kena cari. Dia menyusul. Menyusul. Sampailah tak ada ujung suk. Itu bentuk kedua yang nama ibaratnya, namanya dalam istilah mutakallimin, tasalsul, iaitu berangkaian tak dak hujung suk. Maka kedua-dua bentuk fikir ini, jalan fikir ini mustahil akal tak boleh terima. Apabila akal tak boleh terima, mustahil, buatlah keputusan, tetaplah pengakuan kita Allah Ta'ala mesti kidam. Mesti kidam tu pun akidah pertama. Itu dia panggil aqaid, beberapa simpulan iman dalam hati kita. Malam ni kita bincang detailnya, kita bincang 4 dah simpulan, 4 akidah. Akidah pertama, Allah mesti kidam. Dalil baru alam. Itu pegangan kedua. Pegangan ketiga, Allah mesti tak baru. Dia keempat, dalil baru alam. Kita dah bincang ini. Dalil yang kata mesti Allah, kidam, dan mesti Allah tak baru. Dalilnya sama saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang baik, nampak apa yang kita belajar dan boleh beramal. Dia amal tak macam fiqh tuan-tuan. Amal ni terus, nampak terus sampai kiamat, sampai mati. Itulah dia cara kita pegang sampai mati. Nampak di minda kita, terus pegang. Benda hak kita nampak tu, terus kita pegang. Itu dia panggil akidah. Kalau nampak saja tak pegang, tu dia tak panggil akidah. Berapa ramai orang yang nampak. Orang musyrikin Mekah dia nampak, dia kenal Nabi. Dia tahu Nabi, tapi dia tak pegang. Ini kita malam ni nampak Tuhan bercirikan kidam, tu pegang. Pegang apa? Pegang sungguh secara jazan, mesti Allah bersifat kidam, mesti Allah tak baru, dalil kemah. Settle tuan-tuan. Itulah malam ni kita dah belajar, ada 3 dah akidah kita, ataupun 3 dah pegangan dalam hati kita, ataupun 4 detailnya pegangan dalam hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu kita, faham, dan juga Allah bagi nampak, dan Allah bagi kekuatan untuk kita pegang, untuk kita beramal. Itulah dinamakan pegangan hati kita, dan dinamakan iman. Iman ni benda yang kita percaya. Kepercayaan tu merujuk pada benda yang kita percaya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung minggu depan. Kita sambung minggu depan dalam tajuk baru, iaitu tajuk Baqarah. Mudah saja. 5 tajuk ini sangat mudah apabila kita dapat asas. Terima kasih kepada pihak pengajar tuan-tuan. Terima kasih kepada Al-Fadhilah Tuan Pengurusi kita, Ustaz Man. Terima kasih kepada EJK Biro Dakwah kita, Syekh Fajri. Dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur P11. Dan juga tak dilupakan juga kepada tuan-puan, rakan-rakan kita yang selalu mengikuti program online kita. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, mengalirnya pahala sampai kiamat. Itulah yang kita dambakan, yang kita doakan, yang kita harapkan tuan-puan. Bukan saja belajar untuk isi masa, tetapi kita ada target, ada matlamat, ada objektif yang jelas untuk apa yang kita nak, untuk apa yang kita nak capai. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita nak capai. Allah berikan manfaat ilmu, Allah berikan manfaat dunia, manfaat umur kita. Itulah yang ulama kita doakan selalu. Berikanlah keberkatan umur. Kenapa? Karena umur yang berkat ada value pahala yang sangat besar. Banyak masa dia dihabiskan dengan
amalan yang ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaAllah tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi.